Sehat semua tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba wal hazna idha syi'ta sahla. Sahil lana wa yassir 'alaina ya akramal akramin. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه ربي أما بعد. Jadi insyaAllah, Alhamdulillah, pada sesi yang kedua ini kita akan menyambung pembacaan kitab kita, iaitu Tafsir Ibn Kathir. Dan insyaAllah kita akan petik juga sedikit sebanyak daripada tafsir-tafsir yang lain yang diuraikan oleh para ulama. Berdasarkan kepada ayat ini, beberapa faedah yang boleh kita ambil daripada ayat ini berkaitan dengan hukum hakam, insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan, seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama, insyaAllah. Kita berhenti pada ayat yang ke-59 kan, daripada surah At-Taubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذي يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Sadaqallahul aliyyul azim. Jadi kita berhenti sampai situ dulu. Tengok pada hukum tajwid sedikit. Innamas sadaqat, innama wujub al-ghunnah, wajib kena dengarlah, ada dua harakat. Innama, kemudian alif lam di situ, alif lam apa? Syamsiyah atau qamariyah? Alif lam asy-syamsiyah. Jadi tak boleh baca innama as-sadaqat. Innamas sadaqatu lil fuqara. Qaf, tebalkan qaf dengan dengan fuqara. Lil fuqara'i wal masakin man asli, wal amilin man asli, 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa hukum izhar syafawi. Mim mati bertemu selain daripada mim dan ba. Qulubuhum wa firriqa, wa firri, ra dipiskan, wa firriqabi, wal gha, bukan wal gha ya, wal gharimi jangan baca, tapi jangan muncung, jangan wal gha, wal gharimina wa fi sabilillahi wa qalqalah sughra wa bnis sabil. Kalau berhenti di situ jadi mad arid lis-sukun. Mad arid masuk mad panjang, arid yang mendatang, lis-sukun, lam tu li maknanya kerana, sukun mati. Asalnya mad tu mad asli sabili, tapi sebabkan kita matikan lam tu, sabil, maka jadi mad baru yang mendatang. Boleh baca 2, 4, 6. Tapi adabnya kalau kita baca 4 je lah, dan 6 lah, 2 lah. Fariidha, harfu dha. Dha sama ada lisan kita belah kanan ataupun belah kiri berdekatan dengan, bertempel dengan keraham kanan ataupun kiri. Kiri lebih mudah, kanan lebih afdal. Fariidha ikutlah. Fariidatan minallah. Allah tebalkan, jangan minallah ataupun minallah. Ini bukan Pakistan ni. Minallah. Wallahu alimun hakim. Tanwin bertemu dengan ha, hukumnya izhar halqi. Hakim, kaf jangan macam haqim, bukan qaf. Hakim ka, nipis. Wa minhum, nun mati bertemu ha, hukumnya izhar halqi. Wa minhumul ladzi yu'zu, jangan baca yu'zu. Kita wa minhumul ladzi yu'zu. Dia ada nak kok yu'u tu. Dia boleh nak juk kan. Jadi yu sahaja. Yu'zu, yu'zunan, yu'zunan nabiyya. Tu tasydid kena jelaskanlah. Nabiyya wa yaqulu, qaf tebalkan, yaqu bukan yaku, qaf. Yaquluna huwa udhul dhal, harfu dhal. Lidah, hujung lidah antara dua gigi, huwa udhun. Qul udhunu khairi, bukan khairi, bukan kha. Jaga pada huruf isti'la. Khussa dhaghtin qidh, kha sad. Khussa dad tin, khussa dhaghtin, dad ghain ta, qaf dha. Ini huruf yang tebal. Khussa dhaghtin qidh. Udhunu khairil lakum,
yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin, sama. Yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu mad badal dalam qiraat Hafaz daripada Imam Asim tak ada beza panjang ni, semuanya dua belaka. Tapi kalau dalam qiraat lain tu boleh jadi panjang sampai 4 harakat sampai 6. Dalam qiraat kita sama je lah, mad badal dengan mad asli tu sama je. Amanu minkum, nun mati bertemu dengan kaf, hukumnya ikhfa hakiki. Jangan baca min, jangan lidah kita naik ke atas langit, senggang. Min tu ikhfa. Minkum walladzina yu'zuna rasula, terbakar ra, walladzina yu'zuna rasulallahi lahum adzabun tanwin bertemu dengan hamzah, izhar alim, habis di situ. Okey, jadi insya-Allah kita tengok kepada tafsir daripada ayat ini. Daripada kita dah habis dah ayat 6 apa dia? Dah 59 kan? Kita start 59. Okey. Siapa nak baca boleh baca ni? Kita mula daripada jikalau mereka. Musad 191 bagi hari kita. 191 daripada atas tu terjemahan tu baris yang keempat. Jikalau mereka. Situ. Jumpa kat terjemahan tu. Ayat 191. Oleh kerana itu, jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah, yakni mereka marah untuk diri mereka sendiri. Inilah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Az-Zuhri dari Abi Salamah dari Abi Sa'id tentang kisah Zulkhuwairisiyah atau yang bernama Harqish. Manakala dia memprotes, nama dia Zulkhuwaisirah. Al-Khuwaisirah. Kalau nama dia buat Arab Al-Khuwaisirah. Sad Khuwaisi. Al-Khuwaisirah. Apa yang bernama Harqish, manakala dia memprotes Nabi ketika beliau membagi harta rampasan perang Hunain. Ia berkata kepada beliau, berlaku adillah, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Maka Nabi SAW menjawab, jika aku tidak berlaku adil, nescaya aku benar-benar gagal dan merugi. Kemudian beliau bersabda, saat itu beliau melihatnya berlalu, dengan maksud sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini sekelompok kaum, di mana seorang di antara kamu memandang remeh solatnya dibandingkan solat mereka, dan puasanya dibandingkan puasa mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana melesetnya anak panah dari usulnya. Di mana pun kamu mendapati mereka, maka bunuhlah, kerana sesungguhnya mereka adalah seburuk-buruk jenazah yang ada di bawah langit ini. Okey, jadi ayat ini yang pertama sekali menerangkan tentang apa dia? Tentang perihal sebahagian daripada golongan munafiqin. Sebab tu kalau kita jumpa dalam surah At-Taubah ni banyak disebutkan wa minhum may yalmizuka fis sadaqat wa minhum may yaqulu wa minhum banyaklah wa minhum kita akan jumpa lepas pada ni ya. Jadi kata para ulama, yang pertama sekali nak menunjukkan kepada kita sifat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Taala itu sitir, yuhibbus sitra. Allah Taala ni walaupun dia nak marah pada seseorang, tapi dia yang maha menutup aib. Sehingga mana dalam Al-Quran Tuhan tak mention direct nama mereka, tapi ayat Quran tersebut ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sababun nuzul kepada satu-satu ayat tersebut.
Yang kedua, kata para ulama, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala tak mention nama supaya kita lebih mengambil berat, yang mana ayat ini bukan khusus kepada individu, tetapi nak memberikan peringatan kepada mana-mana individu yang ada sikap macam ni. Ini kata apa dia dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdul Malik Sa'di sebut di antara sebabnya kerana apa dia, Allah Taala nak suruh kita bagi fokus. Yang aku tekan di sini bukan sahaja puak-puak ni, lepas pada zaman kamu pun siapa-siapa yang ada sifat ni hati-hati. Jadi ini di antara mereka, fa in u'tu minha yalmizuka fis sadaqat, mereka ini mencela terhadap zakat. Syariat zakat ni cela. Tapi kalau mereka dapat, suka dapat witih. Tapi apabila diminta kepada mereka, maka mereka akan mencela sebab kurang harta mereka. Jadi mereka buat benda ni, dia punya kiblat dia adalah dunia. Kiblat dia bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiblatnya adalah kiblat kepada dunia. Okey, kemudian ada seorang yang namanya Zulkhuwaisirah. Ni daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Makna kata tentang sababul wurud, salah satu daripada sababul wurud. Bila Nabi bagi harta dalam peperangan Hunain, Nabi bagi lebih kepada siapa dia kita dah sebut sebelum ni. Nabi bagi lebih kepada golongan-golongan macam Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb yang baru-baru masuk Islam. Kerana apa dia? Di antaranya nak menjinakkan hati mereka. Sebab mereka ni baru masuk Islam, hati mereka ni pekat lagi dengan dunia. Nabi nak bagi isyarat, kamu dokong Islam, Allah Ta'ala akan bantu kamu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kamu tolong Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Allah Ta'ala sebut, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur kepada aku, kamu taat pada arahan aku akan tambah lagi. Jadi Nabi bagi lebih sebagai isyarat untuk menunjukkan kepada mereka, orang bantu agama Allah, Allah bantu mereka. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang namanya Zulkhuwaisirah. Dia kata, wahai Nabi, berlaku adil. Nampak tuan-tuan, ini cara melihat adil yang salah. Adil, apa makna adil? Adil bukan sama rata. Adil itu bukan sama rata. Zulkhuwaisirah kata Nabi tak adil kerana dia melihat daripada segi kesamarataan. Macam ni golongan liberal yang minta hak kesamarataan. Pemikiran-pemikiran macam ni dulu dah ada lah. Cuma ni tak ada nama lah, tak panggil lah liberal pada ketika tu. Tapi orang macam ni dia minta hak kesamarataan. Dia kata Nabi tak adil. Sedangkan adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nabi kata kalau aku tak berlaku adil, siapa lagi yang berlaku adil? Kerana aku wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tak bercakap dengan hawa nafsu, aku bercakap apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi menyatakan, innahu yakhruju min dhidhi hadha qaumun yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Akan ada satu kaum nanti dia akan memperlekehkan orang lain. Dia memandang enteng, remeh kepada amalan baik orang lain. Kalau semayang dia hak terbaik sekali. Kalau puasa dia anggap puasa dia hak lebih baik pada orang. Jadi dia orang ini merupakan, sebab tu sebagian ulama mengatakan ini di antara ciri-ciri puak Khawarij juga. Ciri-ciri puak Khawarij, yang mana si Khawarij ini dia bukan satu kaum yang beri nama dia Khawarij, tapi pemikiran, aliran pemikiran. Ada di sana orang yang kuat ibadah, orang yang kuat semayang. Tetapi mereka apa dia? Mereka orang panggil dari segi agamanya, Nabi kata la yujawizu hanajirahum. Agama mereka tak lebih daripada kerongkong. Bacaan Quran mereka tak lebih daripada kerongkong. Maksudnya tak memahami Al-Quranul Karim. Sebab tu puak-puak Khawarij sewaktu zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mereka pernah, puak-puak Khawarij ini bila mereka nak menentang Sayyidina Ali, kerana Sayyidina Ali berbaik dengan Muawiyah, masa tu Sayyidina Ibnu Abbas minta izin supaya nak pergi berdakwah kepada puak-puak Khawarij. Sayyidina Ali tak bagi, sebab Sayyidina Ali kata mereka ni jenis ganah, tak bagi. Dia kira siapa lawan dia kerat-kerat dia. Tapi Ibnu Abbas pergi, mereka memberi penghormatan kerana mereka tahu siapa Sayyidina Ibnu Abbas, merupakan orang yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Abbas dia menyatakan, apa soalan-soalan yang kamu nak ajukan? Antaranya mereka mengatakan bahawasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidak berhukum dengan hukum Allah, sedangkan Allah Ta'ala perintah berhukum dengan hukum Allah. Didatangkan pandangannya. Datangkan pandangannya. Kemudian dia marah Sayyidina Ali, dia kata apa dia? Kerana Sayyidina Ali tak menulis nama ni dalam peristiwa tahkim. Kan ketika baik dengan Muawiyah tu, Sayyidina Ali tak ubah nama dia sebagai seorang khalifah.
Tak. Lalu Sayyidina Ibn Abbas jawab. Sayyidina Ibn Abbas kata, kamu tengok dalam Al-Quran ketika mana orang kena bayar dam. Tak. Siapakah dia orang yang kena menentukan berapa nilai dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran lah. Jadi yang kena tentukan nilai dia adalah zu khibrah. Zu khibrah maksudnya orang yang memiliki pengalaman, tahu berapa dia punya nilai dan seumpama dengannya. Nilai ketika tu siapa dia. Jadi Sayyidina Ibn Abbas kata, urusan berkaitan dengan bayar dam pun Allah Ta'ala serah kepada makhluk. Ketika mana dua orang yang berbalah antara suami dan isteri, apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Dan Allah Ta'ala kata, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Datangkan pendamai di sebelah lelaki dan pendamai di sebelah perempuan. Itu baru urusan suami isteri. Allah Ta'ala minta supaya manusia menjadi pendamai. Apatah lagi urusan berkaitan dengan politik ketika tu, berkaitan dengan mengurus alam, mengurus manusia. Lagilah memerlukan kepada orang yang berijtihad. Satu, dia patah hujah. Kemudian tak puas hati pasal tulis nama. Tak puas hati pasal tulis nama, kata Ibn Abbas, kamu lupa ke dalam Sulhul Hudaibiyah. Dalam Sulhul Hudaibiyah Nabi nak tulis, Nabi minta supaya tulis Muhammadur Rasulullah. Padam. Kafir kata apa dia? Kerana Rasulullah ni kami balas dengan kamu. Kalau tak kerana Rasulullah ni kita baik dah. Kerana Muhammad Rasulullah. Padam. Apa kata Nabi? Padam. Memadam perkataan Rasulillah tidak menghilangkan sifat Rasul pada Nabi. Tak. Memadamkan perkataan Khalifah Ali tidak menghilangkan kekhilafahan dia. Jadi di situ menyebabkan pada ketika itu lebih daripada 100,000 yang berpatah balik. Disebut dalam riwayat dalam tarikh yang berpatah balik mengikut Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini di antara golongan Khawarij. Khawarij ni sampai akhir zaman pun dia ada. Ada pemikiran orang-orang pemikiran yang mutasyaddid, yang keras, yang merasakan dialah kebenaran itu milik dia. Sedangkan kata Imam Syafi'i, dan kalau tuan-tuan baca dalam Minhajul A'dad, dalam apa dia, dalam kata-kata Imam Syafi'i bila mana bertemu dengan orang, setiap kali bertemu dengan orang, Imam Syafi'i mengatakan, aku mengharapkan kebenaran keluar daripada mulut orang yang aku berjumpa. Ini tawadhu' Imam Syafi'i. Padahal Al-Imamul Akbar, tahap dia mujtahid mutlak, paling tinggi sekali. Tapi masih mengharapkan kebenaran berada di pihak orang lain. Tak, Khawarij bukan macam tu. Khawarij sifat dia kebenaran milik dia. Dengan Nabi, tengok dengan Nabi ni. Dengan Nabi dia kata apa? Nabi tak adil. Nabi kata kalau aku tak adil, siapa lagi adil? Dengan Nabi pun dia boleh gitu. Apatah lagi dengan orang-orang biasa. Okey. Kemudian boleh sambung. Setelah itu Allah SWT berfirman seraya dia memperingatkan mereka akan adanya sesuatu yang lebih baik bagi mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu wa yu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Jikalau mereka sungguh-sungguh redha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari kurnianya dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang yang mengharap kepada Allah. Ayat ini mengandung akhlak yang tinggi dan rahsia yang mulia, di mana ia menjadi redha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya. Tawakal kepada Allah SWT, iaitu dengan firman-Nya, waqalu hasbunallah, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, dan rasa harap kepada Allah semata agar diberi kemudahan untuk taat kepada Rasulullah SAW, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, membenarkan beritanya dan mengikuti jejaknya. Okey, jadi di sini satu pengajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sama. Walau annahum radu, kalau sekiranya mereka itu redha. Redha maksudnya bersetuju, berlapang dada dengan segala apa yang Allah Ta'ala berikan, dalam keadaan Tuhan beri ke dia sedar, aku ini hamba, Allah adalah Tuhan aku. Maka Allah Ta'ala berhak memperlakukan apa sahaja kepada aku. Itu makna redha. Redha menyedari kita hamba, sungguh-sungguh kita hamba, bukan kata berlaku, kita sedar hakikat kita adalah hamba. Al-'abdu 'abdun mahma tara. Allah disebutkan dalam kata-kata para ulama, hamba itu adalah hamba setinggi mana pun dia mendaki. Nabi daki sampai langit ke-7, Sidratul Muntaha. Tapi Allah Ta'ala sebut apa dia?
Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Di sini kata para ulama, al-'abdu 'abdun mahma tarak, hamba adalah hamba setinggi mana pun dia mendaki. Jadi menyedari kita adalah hamba, Tuhan itu adalah Tuhan, yang mana Tuhan ini dia berhak memperlakukan apa sahaja kepada kita. Kuasa kita berharap kepada Allah, tu hakikat hamba. Tak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, redha. Redha bukan bermaksud tak berusaha tapi banyak mana Tuhan bagi, setara mana Tuhan bagi, redha. Tak. Jadi kata Allah Taala, hasbunallah, cukuplah Allah Taala, sayu'tinallahu min fadlih, kami pasti akan berikan kepada mereka min fadlih, daripada keistimewaan kami. Di sinilah beza kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kalau kita buat baik, Allah Taala wajib kena balas baik. Kalau kita buat baik, Tuhan wajib kena balas syurga. Tak. Kata golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak mesti. Tak mesti. Allah Ta'ala boleh saja nak buat apa-apa saja. Dah Tuhan bagi syurga kerana janji Allah dan keistimewaan daripada Allah. Tengok ayat ni, sayu'tinallah min fadlih, bukan min wajibihi, bukan kerana wajibnya daripada Allah, kerana keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Jadi sesungguhnya kepada Allah Taala lah kita berharap. Okey, kemudian kita masuk pada ayat yang seterusnya. Apa kata? Okey, innamas sadaqatu lil fuqara. Okey. Terjemahan dia. Okey, boleh baca terjemahan. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ketika Allah menyebutkan keluhan dan celaan orang-orang munafik yang bodoh itu terhadap Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pembahagian zakat, Allah menjelaskan bahawa Allah yang mengaturkan pembahagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembahagian itu kepada selainnya. Allah membahagikan untuk mereka yang disebutkan dalam ayat di atas. Okey, jadi ayat ini innamas sadaqat, alif lam dekat depan tu dipanggil alif lam lil ahdi dzikri. Alif lam yang menunjukkan benda ni dah ma'ruf, dah diketahui. Zakat di sini adalah zakat yang wajib daripada zakat fitrah dan juga zakat harta. Ini adalah zakat yang wajib. Zakat ni dulu ada zakat sunat, zakat wajib. Zakat sunat ni hak infak biasa tu lah. Kita bagi infak, jumpa orang bagi infak, itu yang sunat. Tapi di sini apa dia? Di sini adalah sedekah yang wajib. Yang sedekah yang wajib ini adalah satu asnaf yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara, bagi orang fakir, wal masakin, bagi orang miskin, wal amilina 'alaiha, bagi pekerja-pekerja yang memberi, yang melapangkan masanya untuk menguruskan zakat, wal muallafati qulubuhum, orang yang nak jinakkan hati mereka daripada kalangan orang kafir dan daripada kalangan orang Islam, wa fir riqab, dan orang-orang yang dibelenggu dengan perhambaan, wal gharimin, orang yang berhutang. Berhutang di sini kata para ulama kerana nak mendamaikan orang ataupun berhutang pada jalan-jalan yang halal. Tak, bukan berhutang kerana berjudi, bukan berhutang kerana ni. Dan sebahagian ulama mengatakan kalau dia berhutang tu dalam atas dasar dia nak bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, dilihat tanda-tandanya bertaubat pada Allah, boleh juga diberikan kepada asnaf al-gharam. Wa fi sabilillah, dan orang yang berada di jalan Allah, yang ini umumlah. Tapi wa fi sabilillah pada asalnya merujuk kepada al-ghazu fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bani sabil, dan anak sabil. Nah, anak sabil ni adalah orang yang terputus bekalan dalam perjalanan, ataupun memerlukan keuangan seumpama dengannya. Contoh kita musafir 4 orang kan. Jadi memerlukan kepada keuangan, maka diberi juga dalam asnaf zakat. Fariidatan minallah, merupakan kefarduan daripada Allah. Ini merupakan satu kefarduan yang gariskan benda ni bukan orang lain, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Kalau kita tengok dalam bab duit ni, bab agihan duit ni memang biasanya Allah Ta'ala yang menetapkan, sebab biasanya menjadi mahallun niza', tempat punca perbalahan.
Macam pembahagian pusaka kan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna. Jadi Tuhan bagi sebab apa? Secara umumnya nak memberitahu ini benda yang besar, biasanya menjadi punca kepada kerosakan. Begitu juga dalam ayat yang paling panjang, ayat hutang. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Semuka sebelum nak habis surah Baqarah tu. Ayat panjang berkait dengan pitih juga. Berkait dengan hutang juga. Jadi berkait dengan pengurusan harta ni amat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata ketika Allah menyebutkan tadi di surah para ulama berbeza pendapat berkaitan dengan 8 kelompok ini. Apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya atau sebatas yang memungkinkan? Dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan sekelompok ulama. Okey, jadi harus di situ kena jaga-jaga. Harus di sini sebab Indonesia ni harus adalah wajib. Kita jangan faham harus kita tak apa. Sebab itu disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata apa dia? Wa qad awjaba al-Imam Syafi'i sarfa jami' as-sadaqatil wajibati min al-fitrati wa zakatil amwal ila asnaf ats-thamaniyah. Telah mewajibkan oleh Imam Syafi'i, yakni mengagihkan keseluruhan zakat itu daripada zakat fitrah dan juga zakat harta itu kepada asnaf yang 8. Jadi harus di sini Dr. Wahbah sebut benda maksud harus, kita kena faham wajib di sini. Wajib kena agih pada semua. Dan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menyatakan juga apa dia? Daripada 8 asnaf tu tadi, setiap daripada asnaf itu, sekurang-kurang apa dia? Wala yajuzu as-sarfu li aqalli min 3 ashkhas min kulli sanfin. Tidak harus maksudnya tak boleh daripada setiap asnaf itu kurang daripada 3 orang. Sebab Allah Ta'ala sebut dengan lafaz jamak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada kata memadai, tak mesti 8 asnaf. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Jadi kita ambil satu pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata kena agih zakat ni bila dikumpul oleh amil kepada 8 asnaf. 8 asnaf tu pula, setiap daripada asnaf tak boleh kurang daripada 3 orang. Innamas sadaqatu lil fuqara daripada perkataan faqir singular, fuqara ramai 3 paling kurang. Jadi syarat mesti 3. Itu menurut pandangan daripada mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga dengan masakin pun paling kurang 3. Wal amilina, amil 1, amilaini 2, amilina ramai. Jadi kena 3 paling kurang. Gitulah. Okey. Kemudian disebutkan pandangan yang kedua, tidak harus semuanya. Yakni tidak wajib semuanya. Tak wajib semuanya, tak wajib agih pada semua asnaf. Tak wajib agih pada semua asnaf. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok sahaja, meskipun terdapat kelompok lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama salaf dan khalaf, di antaranya Umar, Huzaifah, Ibn Abbas, Ibn Aliyah, Sa'id bin Jubair. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, Al-Imam Ibn Kathir dia memetik pandangan. Dia petik 2 pandangan, tapi dia sebut tentang pandangan jumhur. Dia sebut tentang pandangan jumhur. Ini juga seakan-akan isyarat dia kepada pandangan jumhur, walaupun dia ini seorang yang bermazhab Syafi'i. Jadi apa dia, Imam Ibn Kathir dia bermazhab Syafi'i, tapi dia juga disebut tentang 2 pandangan. Ini dikata pandangan ini adalah pandangan jumhur. Disebutkan dalam Tafsirul Munir, wa ajazal a'immatu thalathatul akharuna sarfaha ila sanfin wahid. Imam yang 3 berbaki selain daripada Syafi'i, Imam Malik, mazhab Malik, mazhab Ahnaf, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengharuskan kita mentasarrufkan, meletakkan duit zakat tu kepada satu kelompok saja. Jadi dilihat kepada maslahah. Contohnya hak paling besar sekali fakir dan miskin. Bagi hak tu. Hak lain ni tak besar sangat. Bagi fokuskan kepada yang tu. Jadi ini di antara pandangan. Okey. Kemudian
disebutkan hadis yang daripada golongan jumhur ni mengatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-jama'atu an Mu'adz. Yang saya baca ni daripada tafsir lain lah. Saya nukilkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, umirtu an akhudha as-sadaqata min aghniyaikum wa arudduha ila fuqaraikum. Diperintahkan, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, merupakan faqih, orang yang paling faqih, yang paling handal bab halal haram ni, kata Nabi, afqahun nasi halalan wa haraman Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling faqih tentang halal juga haram adalah Mu'adz ibn Jabal. Diutuskan ke Yaman. Dia kata apa dia? Aku diperintahkan untuk mengambil zakat daripada orang kaya dan diletakkan kepada orang miskin. Yang disebutkan dalam hadis tersebut, kata para ulama jumhur, adalah satu sahaja. Satu apa dia? Satu bahagian, satu kelompok, iaitu orang miskin. Kata, jadi jumhur mengatakan harus kita mengagihkan kepada satu kelompok saja. Ni khilaf di kalangan para ulama. Tapi ingat, mazhab Syafi'i ada jawapan dia terhadap hadis ni. Bukan kata tak ada jawapan. Jadi benda ni melihat kepada maslahah lah. Dan macam mana nak uruskan khilaf? Dalam kaedah menyatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukuman seorang pemerintah mengangkat segala khilaf. Jadi bila pemerintah gazetkan satu enactment, guna yang tu, hak tu lah kena guna. Tak boleh guna hak lain. Hak ni ulama kata gini, hak ni dalam perbincangan akademik. Tapi bila pelaksanaan, melihat kepada hakim. Sebab apa? Hakim melihat secara menyuruh. Dia ahlud dar adra bima fih. Orang yang menjadi ahli dalam negara lebih tahu tentang apa hak duduk dalam negara dia. Hakim lebih tahu, pemerintah lebih tahu apa keperluan negara dia. Jadi bila dia pilih hak tu, follow hak tu je. Tu kita punya kaedah. Okey, kemudian dia kata okey, penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan kerana keharusan memenuhi semuanya. Adapun perbahasan mengenai pendapat-pendapat yang berselisih, bukan di sini tempatnya. Jadi di sini Imam Ibn Kathir tidak mahu memanjangkan kalam berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Sebab ini bukan tempat dia. Ini cukup awak tahu siapa asnaf zakat. Nak pinjam panjang tentang hukum hakam fiqh, awak kena mengaji kitab fiqh lah. Okey. Kemudian orang-orang fakir didahulukan kerana mereka lebih memerlukan daripada kelompok-kelompok yang lain. Menurut Abu Hanifah, orang miskin kondisinya lebih buruk daripada orang fakir. Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Zaid. Ini menurut pandangan Imam Malik rahmatullahi alaih. Dia kata orang miskin lebih teruk daripada orang fakir, istilah. Sebab apa dia kata orang miskin? Au miskinan dzamat rabah, disebutkan oleh Allah Taala dalam surah Al-Balad, iaitu orang miskin yang menjadi apa dia? Yang orang panggil menjadi yang mukanya ke tanah. Seolah-olah dia ni teruk sangat. Jadi Imam Malik mengatakan yang lebih teruk adalah orang miskin berbanding dengan orang fakir. Jumhur mengatakan hak lebih teruk lagi adalah orang fakir. Sebab dalam surah Al-Kahfi disebutkan ammas-safinatu fakanat limasakin. Dalam kan cerita tentang Nabi Khidir bocorkan kapal tu, bocorkan perahu tu. Ammas-safinah, apa bocor perahu orang miskin? Bermaksud kata para ulama, orang miskin masih ada perahu. Orang miskin masih ada perahu, maksudnya masih ada. Contohnya dia memerlukan sehari belanja RM20 tapi dia ada RM10. Tu maksud orang miskin. Orang fakir memerlukan RM20, tak ada RM20, tak ada langsung RM20. Jadi di sini khilaf di sudut lafaz antara para ulama. Okey. Jadi mungkin boleh tukar pula baca. Tak? Kita bagi sikit-sikit seorang sahabat baca. Azan. Boleh. Bahasa. Okey. Sedangkan Ibn Jarir dan beberapa ulama lain mengatakan bahawa orang fakir adalah orang yang memerlukan. Okey. Tetapi tidak mahu meminta-minta. Sedangkan orang miskin adalah orang yang perlu, tetapi dia mahu meminta-minta. Allah Ta'ala berkata orang fakir adalah orang yang memerlukan dan memiliki penyakit
Orang yang memiliki penyakit, tak tahu Allah Ta'ala benda maksud menahun. Cumanya orang fakir kita faham situ orang yang memerlukan, dan maksudnya tak berkemampuan. Bukan, dia perlu dan dia tidak ada daya kasab, daya untuk dia berusaha. Tak ada daya untuk berusaha. Okay. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memerlukan akan tapi badannya sihat. Badannya sihat bermaksud dia memiliki kekuatan untuk al-kasab. Kasab maksudnya usaha, cari kerja. Contoh kita tengok ada orang miskin tapi dia boleh keluar bekerja, tapi pendapatannya masih belum dapat memenuhi keperluan rumah dia, keperluan keluarga dia. Ni orang apa ni? Orang yang miskin. Adapun orang fakir, dahlah dia miskin, dia tak ada kekuatan tubuh badan untuk bekerja, uzur, sakit teruk kan. Tu orang fakir. Ni pandangan siapa? Ini pandangan Qatadah bin Abi Di'amah, merupakan kibarut tabi'in, seorang tabi'in yang besar yang sedang dan berguru dengan para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kalau kita tengok metod yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dibawa pandangan para ulama. Dibawa pandangan para ulama berkaitan dengan penafsiran fakir dan juga miskin. Yang pertama, mujtahid mutlak dulu kan, pandangan-pandangan para ulama mazahib. Kemudian dia datangkan juga pandangan Ibnu Jarir sebab yang paling banyak dirujuk oleh Ibnu Kathir adalah tafsir At-Tabari. Kerana tafsir At-Tabari merupakan tafsir antara tafsir yang terawal berkaitan dengan tafsir bil ma'thur, yang menafsirkan Quran dengan Quran dan juga hadis. Jadi didatangkan siapa dia? Pandangan daripada Qatadah ni kibarut tabi'in, sebab sahabat tak jelaskan secara sejelas-jelas ni. Jadi ambil pandangan daripada tabi'in. Sebab kita dah beritahu kan, tafsir kita ni metod dia apa dia? Siapa ingat? Kita kena ingat asas kepada tafsir kita ni. Tafsir bil ma'thur. Kan tuan-tuan baca doa ma'thurat tu apa maksud ma'thur? Ma'thur satu, ma'thurat banyak apa dia? Banyak doa-doa yang warid daripada Nabi. Ma'thur maksudnya athar, iaitu kesan, warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tafsir yang duduk pada tangan kita ni namanya tafsir bil ma'thur. Tuan-tuan kena, tafsir ni ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bir ra'yi, tafsir dengan pandangan. Tafsir bir ra'yi, pandangan akal, terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil tafsir bir ra'yil mahmud, tafsir pandangan akal yang dipuji oleh para ulama. Contohnya kalau tafsir kontemporer ni tafsir Sya'rawi, Al-Imam Sya'rawi, Khawatir Sya'rawi. Dia menggunakan akal, bukan akal semata-mata, dia kombinasi dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan bahasa Arab. Jadi dia kaji satu-satu. Kenapa Allah Ta'ala sebut guna perkataan ni? Kenapa guna perkataan? Kerana kita akan nampak orang yang ada penguasaan dan dengar dia tafsir, akan nampak lataif, kehalusan. Kenapa Tuhan guna perkataan ni? Kenapa Tuhan guna perkataan tersebut? Kemudian didatangkan beberapa pandangan-pandangan yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada diri dia berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi, dan juga kaedah bahasa yang mu'tabar. Adapun tafsir bil ma'thur, dia datangkan tafsir Quran dengan Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Tak ada ayat Quran yang tafsir dengan ayat Quran. Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Tak ada ayat Quran yang ditafsirkan dengan hadis Nabi didatangkan dengan perkataan sahabat. Tak ada perkataan sahabat, barulah daripada kibarut tabi'in, iaitu tabi'in yang besar-besar, yang agung-agung, yang guru dengan ramai sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini metod tafsir bil ma'thur. Sebab tu kalau kita tengok dalam ni, lepas pada datangkan ayat Quran, biasanya Imam Ibn Kathir nak tafsir itu diguna ayat Quran lain. Kemudian didatangkan pandangan para ulama macam Qatadah, Mujahid. Ni Mujahid apa dia? Mujahid bin Jabr berguru dengan Ibnu Abbas, iaitu sahabat Nabi. Ibnu Abbas itu merupakan sepupu Nabi dan orang yang alim dalam bidang tafsir. Qatadah bin Abi Di'amah guru dengan sahabat. Tu dia punya kaedah dia. Okey. Kemudian dia kata, sambung seterusnya. Kami menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan 8 kelompok ini. Tentang orang fakir, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuhillu shadaqatu li ghaniyyin wa la li marwatin syarwiyyin. Zakat tidak dihalalkan bagi orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan. Okey, jadi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nak tafsirkan ayat tu dengan mana? Apakah yang menyokong ayat tersebut? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Tafsir lepas tafsir dia buat mari hadis.
La tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawi. Tak halal zakat bagi orang yang kaya, orang yang ada duit dan memiliki lebihan daripada duit tersebut. Sekira-kira orang kaya ni orang yang wajib kena zakat. Siapa yang rasa dia wajib kena zakat harta tu kaya dah tu. Dia kaya dah tu. Jadi wala li dhi mirratin, orang yang memiliki kekuatan. Okey. Hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi. Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis yang serupa. Dari Ubaidillah bin Ali bin Al-Khiyar bahawasanya ada dua orang yang memberitahunya bahawa keduanya telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bahagian zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi kedua-duanya dengan saksama dan melihat keduanya sebagai orang yang kuat, lalu berkata, inna syi'tuma a'taitu kuma wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Jika kalian mahu, aku akan memberi kalian, akan tetapi zakat tidak diberikan kepada orang kaya dan orang yang masih kuat yang mampu mencari penghasilan. Okey, persoalan. Ada iskal, permasalahan. Nabi menyatakan wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Zakat tidak ada hak untuk orang yang mampu dan ada kekuatan. Macam mana dengan pandangan Imam Qatadah tadi? Qatadah bin Abi Di'amah mengatakan orang miskin, orang yang memerlukan dan orang yang badannya sihat. Sihat maksudnya boleh mencari rezeki. Di sini tidak ada tanaqud sebenarnya. Tidak ada percanggahan antara dua pandangan dari hadis Nabi dengan pandangan Qatadah. Di sana ada orang yang sihat, dia dah berusaha tetapi masih tak mencukupi. Kan? Contohnya kerja memerlukan kepada CJ sekarang, dengan kemampuan yang dia ada, dia mampu buat kerja biasa saja. Dengan kemampuan yang dia mampu, dia usaha tapi masih belum cukup memenuhi keperluan keluarga dia. Saya tak boleh nak kerja tinggi ustaz, saya tak ada CJ macam ustaz gini ni, contoh dia kata gitu kan. Jadi pendapatan dia kurang, dia usaha tapi masih dengan kadar tersebut. Yang Nabi sebut ni orang yang tak berusaha tiba-tiba mari minta zakat. Wala liqawiyyin wala hadza fiha liqawiyyin muktasib. Awak usaha pun dah duduk seorang, bukan kahwin, bukan ada bini lagi, bukan ada anak lagi, mari minta zakat. Ini pemalas dia panggil. Jadi hak ni hak yang dihalang daripada zakat. Okey, terus tentang orang-orang miskin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskinu bihadzal tawaf alladhi yatufu 'alan nas fatarudduhul luqmatu wa luqmatan wa tamratan. Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta lalu diberi sesuap atau dua suap, satu buah kurma atau dua. Jadi jelas berdasarkan kepada hadis ini menafsirkan apa itu miskin. Kata Nabi SAW, laisal miskinu bihadha at-tawaf alladhi yatufu 'ala an-nas, bukan menjadi tawaf. Kita biasa tengok kan kalau kita pergi masjid negeri, ada buah tekak tu sebagai contoh. Dia tulis aku lapar contoh kan. Kita bagi makanan yang tak ambuh, duit banyak dah tu contohnya. Contoh. Kita nak bagi tahu yang dimaksudkan dengan miskin bukan kita tengok orang meminta-minta mesti dia miskin, bukan. Miskin adalah orang yang tadi disebutkan oleh Qatadah, orang yang dah berusaha tapi usahanya tu tadi tak mampu untuk mencukupkan diri dia. Boleh jadi, kita bukan sangka buruk, boleh jadi yang meminta tu memang miskin sungguh, boleh jadi macam tu, tidak salah kan. Tapi tak kurang zaman kita yang fasad pada hari ni, orang nak ambil jalan mudah. Orang dulu malu nak minta duit dengan orang, tapi orang sekarang boleh minta duit kerana nak masuk apa dia orang panggil main duit ni, letak pada skim cepat kaya dan sebagainya. Orang sekarang tak malu. Kita nak cari orang kawan dia nak cari duit tu kau main susah. Dia selama pinjam 5,000, ingat pinjam 5,000 tak cukup keluarga, rupanya nak masuk skim cepat kaya. Contoh kan. Skim orang panggil tersontok dia panggil kan. Tak kaya-kaya. Jadi orang sekarang ni dia tak ada orang panggil muruah. Begitu juga ramai tak kurang orang yang pusing-pusing keliling-keliling minta-minta dengan dalam keadaan dia mampu bekerja. Ini berlaku hakikatnya pada hari ini. Jadi sebab tu Nabi jelaskan di sini, miskin bukan orang yang tawaf, bukan orang yang pusing-pusing pergi minta duit dengan orang, bukan tu miskin. Belum tentu lagi dia miskin. Miskin adalah tadi yang disebutkan oleh Qatadah, orang yang dah berusaha. Orang yang dah berusaha
Tapi kita tahu bila kita selidik, susah sungguh hidup dia ni. Dah, anak dia ramai tak cukup dan sebagainya. Dan biasa-biasa orang yang miskin, mukmin ni dia ada muruah, ada harga diri. Dia tak mudah-mudah nak ni dengan orang. Melainkan kita yang pergi cari dia, selidik dia. Jadi fahamlah kita hadis Nabi ni jelas apa yang dikatakan sebagai miskin. Okey. Mereka bertanya, kalau begitu siapakah orang miskin itu ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi la yajidu ghimnan yughni wa la yuftanu lahu fa yutasaddaqu alaihi wa la yas'alun nasa syai'an. Itu tafsiran. Orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi keperluannya dan dia tidak mampu bekerja untuk menutupi keperluan tersebut, maka dia diberi zakat dan dia tidak meminta-minta. Alladzi la yajidu ghinan yughnihi, yang tidak mendapati kekayaan. Kaya di sini bukan maksudnya kaya bukan dengan bilangan nombor. Jadi bukan dengan bilangan nombor. Kaya di sini orang yang contohnya dia memerlukan RM1,000 tapi dia ada lebihan sehingga RM2,000. Kaya tu dipanggil orang yang ada lebihan daripada keperluannya. Itu makna kaya. Orang yang ada lebihan. Yang kedua, pentakrifan kaya, orang yang memiliki nisab zakat. Nisab zakat harta itu adalah orang yang dikategorikan sebagai kaya. Yang pertama, saya ulang sekali lagi, orang yang memiliki lebihan perbelanjaan lebih daripada keperluan dia ada contohnya belanjanya RM2,000 tapi dia ada sampai RM3,000 ataupun RM4,000 lebih RM2,000, dan orang yang wajib ke atasnya untuk bayar zakat harta. Maksudnya berlangsungnya 354 hari tahun Qamariyah tu memang hartanya tak kurang daripada nisab zakat. Jadi orang ni orang kaya lah. Okey. Jadi orang kaya tu hak Nabi sebut tadi tu. Jadi kita kena ambil hadis ni lah untuk menafsirkan siapa dia miskin. La yajidu ghinan wala yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi wala yas'alun nasa syai'a. Nampak ciri-ciri hak Nabi sebut ni. Biasa orang hak miskin sungguh ni orang yang tak ada kekayaan dan dia tidak mampu bekerja, ataupun dia mampu bekerja tapi tak mampu memenuhi keperluan dia, sebagaimana Qatadah sebut, Imam Qatadah sebut radhiyallahu taala anhu, dan ia tidak meminta-minta. Ni biasa-biasanya gitu ciri-ciri yang ada pada diri dia. Okey, kemudian adapun amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat, mereka berhak mendapatkan bahagian zakat. Amil tidak boleh berasal dari kerabat Rasulullah SAW kerana mereka tidak berhak menerima zakat. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith bahawa ia dan Al-Fadl bin Al-Abbas memohon kepada Rasulullah SAW agar dijadikan sebagai amil zakat. Maka Rasulullah SAW menjawab, inna sadaqata la uhillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarganya. Sesungguhnya zakat adalah sisa-sisa orang lain. Okey, perkara ini dibahaskan oleh para ulama lah berkaitan dengan Ahlul Bait. Sedangkan Ahlul Bait keluarga Nabi ni contohnya memang kita dapat pastikan dia memang daripada nasab Rasulullah, kan? Ada tak orang miskin? Ada. Saya ambil petikan daripada Tafsirul Munir. Dia kata apa? Dia kata Syekh Wahbah Zuhaili, hal tu'ata zakatu lil kuffari wa alil bait wa alul bait. Lil kuffari wa alil bait. Adakah diberikan zakat kepada orang kafir ataupun ahlil bait? Tak, kita ambil ahlul bait dululah. Zahirul ayati wa itlaqul lafzi yaqtadi i'ta' az-zakata liman ittasafa bi sifatil faqir wal miskin. Zahir daripada ayat Al-Quran menyatakan bahawasanya menghendaki pemberian zakat itu kepada orang yang bersifat dengan faqir ataupun miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Perbincangan ni panjang berkaitan dengan dalil, ada kritikan dalil, tapi hak tu bukan sinilah tempat dia. Cuma kita ambil point saja. Sawa'un fi dhalika alul baiti wa ghairihim, sama ada orang fakir miskin itu ahlul bait ke ataupun orang selain daripada ahlul bait. Wasawa'ul aqarib wa ghairihim, sama ada orang itu kaum kerabat ahlul bait ataupun selain daripada mereka. Sama ada muslim ataupun kufar. Pada asalnya begitu, bila sebut fakir miskin masuk belaka. Walakin ra'al fuqaha'u anna az-zakata mahsuratun fil muslimin. Akan tetapi para fuqaha, ahli-ahli fiqh melihat berdasarkan kepada kajian ayat dan juga hadis, zakat ini hanya khusus bagi orang muslim. Fala yajuzu daf'u syai'in minha ila kafir
lima jaa fi as-sahihain 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Mu'adz hina ba'athahu ila al-Yaman. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa dia? Tak, sedekah ini diambil daripada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Tak, dia kata apa dia? Kemudian tentang mu'allafatu qulubuhum, para mu'allaf yang dipojokkan hatinya ada beberapa macam. Di antaranya ada yang diberi zakat agar mereka masuk Islam, seperti dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Safwan bin Umayyah. Beliau memberinya bahagian dari harta rampasan perang Hunain, yang mana pada saat itu masih musyrik. Safwan menceritakan Rasulullah SAW terus memberiku hingga ia menjadi orang yang paling aku cintai, setelah sebelumnya ia adalah orang yang paling aku benci. Seperti yang telah diceritakan oleh Imam Ahmad bahawa Safwan berkata, pada perang Hunain Rasulullah SAW memberiku bahagian dari harta rampasan, sementara saat itu beliau adalah orang yang paling aku benci. Beliau terus memberiku sehingga ia menjadi orang yang paling aku cintai. Riwayat sama dengan Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Okey. Ya. Jadi yang saya tak boleh baca tadi, bawa sambung sikit lagi tadi. Dia kata apa dia? Wattafaqal ulama ala annahu la yajuzu daf'az zakat, yajuzu daf'az zakati ila Hashimi. Sepakat ulama menyatakan tidak boleh memberi zakat kepada Hashimi, yakni Bani Hashim. Mana-mana orang yang dapat dipastikan dia daripada keturunan Bani Hashim, maka tak diberikan zakat. Lima rawahu Muslim an Ibn al-Muttalib bin Rabi'ah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi as-sadaqata innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah ini merupakan satu kotoran bagi apa dia? Inna hadhihi as-sadaqah innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammad. Sedekah ini merupakan sesuatu yang tidak halal bagi keluarga Muhammad, benda hak tak dikira sebagai baik kepada keluarga Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Jadi ulama sepakat menyatakan Bani Hashim, siapa yang dapat dipastikan dia daripada susur galur Bani Hashim, maka tak boleh menerima zakat. Kemudian begitu juga dengan sebahagian mazhab Syafi'i mengatakan bukan sahaja Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, Bani Muttalib. Kalau dia dipastikan daripada jalur tersebut, maka daripada keluarga Muhammad tidak diberikan atas dasar zakat wajib. Zakat wajib kepada mereka, yakni apa dia? Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Tu. Jadi begitulah berkaitan dengan pandangan. Kemudian tadi yang dibacakan tadi tentang siapa dia? Safwan bin Umayyah. Beliau memberinya bahagian dari harta rampasan perang Hunain yang mana pada saat itu ia masih musyrik. Ia masih musyrik. Pada asalnya, sebab tu dalam bab muallafati qulubuhum, asnaf muallafah qulubuhum, orang yang nak dijinakkan hati mereka. Pada asalnya beri harta zakat pada orang kafir tak boleh. Tapi mana-mana orang kafir yang dilihat pada maslahah, dia ni boleh dilunakkan hati dia. Bila pemerintah, Nabi pemerintah pada ketika tu. Nabi tengok Safwan bin Umayyah dibenci pada Islam, bila tengok bagi zakat ke dia tu, baik. Baik. Islam ni baik. Jadi menyebabkan dia rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbab ihsan Nabi. Bukan kerana pitih tu semata-mata, dia nampak sikap Nabi tu. Sikap Nabi ingat kepada dia walaupun dia benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang tu kalau daripada segi kalau ikut hukum asal lah, kalau dia dipastikan daripada Bani Hashim, daripada Bani Hashim dan juga Bani Bani Muttalib, maka kalau zakat wajib tapi kalau beri atas dasar hadiah, tu tak masuk dalam zakat wajib, maka tidak masalah untuk dia menerima. Cumanya di situ Allah alam kok ada perbahasan yang lebih mendalam, boleh rujuk pada Ustaz Wih lah. Jadi berkait dengan soalan tu. Okey. Kemudian di antara mereka ada yang diberi harta zakat untuk memperbaiki kualiti keimanannya dan memperkokohkan hatinya, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap para pembesar dari orang-orang khulafa, di mana beliau memberikan kepada mereka masing-masing 100 ekor unta dari harta rampasan perang Hunain. Rasulullah SAW bersabda, ini la a'tiya rajul, ini la a'tiya rajul
wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu hashyata an yakubbahu Allahu ala wajhihi fi nar jahannam. Aku memberikan hadiah kepada seseorang sementara ada orang lain yang lebih aku cintai daripada orang tersebut tidak aku beri, kerana khawatir Allah akan menenggelamkan ia ke dalam neraka jahanam. Okey, jadi ni untuk melembutkan hati orang yang baru masuk Islam. Tulaqah ni perkataan taliq, yakni pembesar-pembesar Quraisy. Kan dalam peperangan Hunain kan sebelum tu berlaku Fathu Makkah kan, pembukaan kota Mekah. Nabi kata siapa nak selamat duduk bawah sitar Kaabah dengan rumah Abu Sufyan, kecuali seorang je, Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ni berkata uqtuluhu walau kana muta'alliqun bi asril Kaabah. Bunuh dia walaupun dia sedang bergayut di kain Kaabah. Sebab apa? Ibnu Khattal ni jahat sangat. Dia lantik budak-budak di kalangan hamba ni, dia suruh buat syair hina Nabi, hina Allah Subhanahu Wa Taala, hina Islam. Dan kemudian diseksa sebahagian orang Islam. Dia murtad, dia masuk Islam, dia murtad, dia hina Nabi. Jadi menyebabkan Ibnu Khattal ini terasing khusus hukumnya. Yang lain, pembesar-pembesar Quraisy yang lain nak selamat semua berlindung dekat rumah Abu Sufyan. Nabi bagi penghormatan. Akhirnya bila dia orang tengok sikap Nabi, ramai wara'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian berlaku peperangan Hunain. Masa orang ramai orang mukmin berasa sedap duduk sebabkan mereka ramai. Termasuklah pembesar Quraisy pergi. Jadi bila menang perang ni, Nabi bagi harta kepada pembesar Quraisy ni lebih. Hak ni lah yang Zulkhuwaisirah marah tadi tu. Dia kata Nabi tak adil, dia kata. Surah Al-Bait. Sedangkan adil itu berdasarkan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Beri lebih pada mereka. Sebab apa? Nak jinakkan hati mereka. Samalah juga macam orang yang kahwin lebih daripada seorang. Kebelakangan ni panas isu ni. Saya pun tak tahu isu apa kan? Tapi bunyi panas. Jadi orang yang bini pertama yang ada anak 4 tak sama nafkah dengan bini kedua yang tak ada anak lagi. Tapi hari bermalam tu wajib sama. Dari segi nafkah melihat kepada keperluan keluarga dia. Jadi di sini Nabi melihat kepada keperluan. Okey, kemudian sambung terus dia kata, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan satu riwayat dari Abi Sa'id bahwasanya Ali mengirimkan kepada Nabi SAW logam emas dari Yaman. Lalu beliau membaginya untuk 4 orang, Al-Aqra' bin Habis, Yainah bin Badr, Al-Qamah bin Al-Athah dan Zaid Al-Khair. Beliau yang Rasulullah SAW bersabda, aku berusaha menggunakan hati mereka. Ni semua ni masa tu belum lagi Islam. Al-Aqra' bin Habis, Yainah bin Badr. Jadi Abu Sa'id di situ Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kemudian di antara mereka ada yang diberi bahagian zakat agar teman-temannya masuk Islam. Di antara mereka ada yang diberi bahagian zakat agar ia mahu mengumpulkan zakat dari orang-orang sekelilingnya atau untuk mengamankan wilayah kaum muslimin dari bahaya yang timbul di perbatasan. Pembahasan cara lebih terperinci boleh didapati dalam kitab-kitab fikih. Okey, senang ceritanya Ibnu Katsir menukilkan pandangan yang menyatakan Nabi memberi zakat juga kepada orang kafir, tapi bukan atas dasar dia kafir. Asal hukum memberi pada orang kafir atas dasar dia kafir tak boleh, tapi memberi atas dasar maslahah, nak melunakkan dia, menjinakkan hati dia kepada Islam. Kalau orang-orang yang memerlukan, dia pula tengok dia fakir, dia susah, beri atas dasar nak menjinakkan hati dia kepada Islam. Begitu dengan pembesar. Kalau pembesar Quraisy, pembesar tak kira dah. Walaupun dia kaya, tapi boleh beri zakat kepada dia atas dasar nak melunakkan dia kepada Islam. Ini semua melihat kepada maslahah atas apa di perbincangan, orang panggil kalau kita ahli parlimen ke siapa, dia tengok kepada maslahah lah, keperluan kepada negara. Kalau tengok orang-orang yang dia nak dijinakkan hati ni kaya sungguh, orang miskin banyak lagi, takkan nak diutamakan mereka. Nak utamakan dulu orang miskin yang banyak-banyak ni. Okey. Kemudian apakah setelah wafatnya Rasulullah SAW mu'allafah yang diharapkan masuk Islam mendapat bahagian zakat? Di sinilah para ulama berbeza pendapat. Diriwayatkan bahawa Umar, Amir, Asy-Sya'bi dan sekelompok ulama tidak memberikan bahagian zakat kepada mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan Allah SWT telah memuliakan dan memberikan tempat kepada Islam dan kaum muslimin di muka bumi. Sedangkan ulama lain berpendapat mereka tetap diberi bahagian kerana Rasulullah SAW telah memberi mereka bahagian
setelah menaklukkan kota Mekah dan kekalahan orang-orang Hawazin, dan kerana hal itu kadang-kadang diperlukan, jadi mereka diberikan bahagian. Khilaf di kalangan para ulama, hukum memberikan zakat kepada orang kafir ini mansukh ataupun tidak mansukh, dibuang ataupun masih kekal. Sebagian ulama kata hukum memberikan zakat kepada orang kafir dengan tujuan ta'liful qulub, nak menjinakkan hati, dah dimansuhkan. Apa dalilnya? Dalilnya zaman Sayyiduna Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar dah tak buat. Kemudian begitulah zaman seterusnya. Kemudian zaman Sayyidina Umar tak buat. Zaman Sayyidina Osman pun begitu. Jadi mereka berdalilkan juga dengan hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Sunnah ni jalanan. Jadi bila tengok Umar dah tak buat, jadi ulama sebagian mengatakan hukum ni mansukh. Sebagian ulama kata tak mansukh, tak buat sebab tidak ada keperluan. Masa tu futuhat Islamiah dah buka besar sangat dah masa tu. Zaman Sayyidina Umar, Empire Rom dan Parsi dah jatuh masa tu. Jadi kota Islam dah terlalu meluas. Orang tak perlu bagi zakat, orang dah jinak dengan Islam, tengok pada keindahan Islam. Tapi ada ketika benda tu diperlukan dan hukum tu tidak pun dinasahkan. Sayyidina Umar tak beri, ulama yang menyatakan Sayyidina Umar tak beri bukan kerana hukum itu dimansuhkan, tapi kerana tidak ada keperluan maslahah pada ketika tu untuk diberikan. Ni dua pandangan yang berbeza. Pandangan pertama tadi saya ulang balik, dia kata hukum ini telah pun dimansuh pun dibuang, tak terpakai dah. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar tak buat dah. Sayyidina Umar tak buat, kita kena ikutlah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar khulafa' ar-rasyidin. Sayyidina Umar lebih mengetahui tentang hukum akam. Ulama yang seterus pandangan kedua mengatakan masih ada, tapi melihat kepada maslahah. Maslahah ni keperluan pada ketika tu, tak perlu kepada muallafah qulubuhum. Ada lagi orang lain yang lebih memerlukan kepada dana zakat tersebut. Tu beza dua pandangan. Okey. Kemudian dia kata tentang al-riqab, hamba sahaya, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, An-Nafa'i, Az-Zuhri dan Ibn Zaid bahawa dimaksudkan dengan al-riqab adalah al-mukatib, hamba sahaya yang melakukan perjanjian bebas. Al-mukatib ataupun al-mukatab. Al-mukatab iaitu hamba yang diletakkan perjanjian pada diri dia. Al-mukatab. Yang lebih tepat al-mukatab lah. Okey. Jadi hamba ni bukan semua hamba. Ar-riqab asalnya kepada hamba, tapi hamba ini ditafsirkan oleh siapa? Tengok, Ibnu Katsir mendatangkan riwayat daripada Al-Hasan Al-Basri, kibarut tabi'in. Ini tabi'in yang besar juga ni. Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Az-Zuhri. Az-Zuhri ni apa dia, Amirul Mukminin fil hadis. Dan Ibn Zaid. Ni semua orang-orang besar ni, ulama-ulama besar mengatakan ar-riqab di situ memang maknanya hamba. Tapi apa maksud ar-riqab? Al-mukatab, hamba mukatab. Hamba mukatab bermaksud tuan dia buat perjanjian dengan dia, mau nak bebas tak? Nak dia kata. Nak bebas boleh, kamu kena bayar sekian. Kalau kamu berjaya kumpul dana sekian ni, maka kamu boleh bebas pada waktu tertentu. Itu bagi mukatab. Ada hamba yang bukan mukatab, yang tuan dia nak pakai dia, tak boleh, aku tak mau bebas. Maka yang tu tak termasuk dalam riqab ini. Yang termasuk dalam riqab adalah hamba yang mukatab. Ini dipanggil tafsiran, huraian. Huraian riqab itu diambil daripada tabi'in. Tuan-tuan nampak kan? Diambil daripada tabi'in. Apa makna hamba? Iaitu mukatab, diambil daripada para tabi'in. Okey. Kemudian, siapa nak baca pula boleh? Kalau nak tukar-tukar, siapa nak baca boleh sambung. Ada? Boleh, tak ada masalah. Sambung sila bang. Kalau ada boleh. Okey. Baik. Pendapat senarai juga diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, dan pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Al-Laits radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas dan Al-Hasan berkata tidak mengapa seorang budak dimerdekakan dengan hasil zakat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Ishaq, yakni bahawa al-riqab di sini lebih umum dan hanya memberi bahagian zakat kepada orang yang mukadib atau membeli seorang budak lalu dimerdekakan. Ada banyak hadis yang menyebutkan besarnya pahala orang yang memerdekakan budak dan bahawa Allah SWT akan membebaskan setiap anggota badan orang yang memerdekakan budak dari api neraka hingga kemaluannya. Ini disebutkan kerana ganjaran dari amal perbuatan itu disesuaikan dengan jenis amal perbuatan sebagaimana firman-Nya,
wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kamu tidak diberi balasan kecuali apa yang telah kamu kerjakan. Okey, jadi pendapat yang senada daripada Abu Musa al-Asy'ari, kemudian daripada Imam Asy-Syafi'i, daripada Al-Laits, daripada Ibnu Abbas, daripada Al-Hasan berkata, tidak mengapa seorang budak dimerdekakan dengan harta zakat. Jadi pandangan ini memasukkan satu lagi erti riqab, bukan setakat mukatab, tetapi termasuklah budak kecil yang dijadikan hamba sahaya, dia panggil jariyah. Budak kecil yang dijadikan hamba. Jadi budak kecil pun termasuk dalam anjuran. Anjuran supaya dibebaskan dia dengan harta zakat. Adapun orang tua, hak tua dia tak berbebas, tak termasuk dalam kategori ini. Okey, kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'alaihimullahu wa'awhum al-ghazi fi sabilillah wal mukatibul ladzi yuridul ada wan nakihul ladzi yuridul 'afaf." 3 orang yang wajib bagi Allah untuk menolongnya: orang yang berperang di jalan Allah, seorang mukatib yang ingin membebaskan dirinya, dan orang yang menikah kerana ingin terpelihara kehormatannya. Okey, betul, memang mukatib. Daripada hadis ni memang mukatib, wal mukatib, wal mukatib. Daripada segi lughah, al mukatab maksudnya orang yang diletakkan perjanjian, wal mukatib orang yang meletakkan perjanjian. Jadi 3 orang yang wajib bagi Allah untuk menolongnya: orang yang berperang di jalan Allah, seorang mukatib yang ingin membebaskan dirinya, dan orang yang menikah kerana ingin terpelihara kehormatannya. Dan ini di antara orang yang perlu diberikan pertolongan. Jadi ini di antara sandaran-sandaran yang digunakan oleh para ulama sebagai orang panggil pada asnaf zakat tersebut. Kemudian dia kata tentang al-gharimu, yakni orang yang berhutang. Ada beberapa macam. Di antaranya orang yang mempunyai tanggungan denda atau hutang yang harus dipenuhi, sedangkan untuk memenuhinya ia harus menguras habis, maksudnya menghabiskan harta kekayaannya. Menguras habis harta kekayaannya, atau dia harus berhutang kepada orang lain, atau berhutang dan melakukan kemaksiatan lalu ia bertaubat. Orang-orang seperti ini diberikan bahagian zakat. Ada orang berhutang, dia ada duit nak bayar, tapi kalau dibayar tu tak ada, memang miskin terus dia. Kalau dia settle tak ada, miskin terus. Ini termasuk dalam kategori al-gharim. Okey. Dalam permasalahan ini adalah hadis Qubaisah bin Mukharib al-Hilali. Dia berkata, aku memiliki tanggungan denda, maka aku datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta bahagian zakat. Lalu beliau bersabda, tinggallah hingga datang kepada kami zakat, lalu kami akan memberimu dari zakat tersebut. Setelah itu bagi Sallallahu alaihi wasallam marah. Setelah itu baginda Rasulullah SAW bersabda, hai Qubaisah, sesungguhnya meminta itu tidak diperbolehkan kecuali satu dari 3 macam orang. Seseorang yang memiliki tanggungan, maka dia diperbolehkan meminta-minta hingga ia dapat hidup dengan normal, lalu ia menghentikan kerjaan meminta-mintanya. Seseorang yang terkena musibah besar yang memusnahkan kekayaannya, maka diperbolehkan baginya meminta-minta sehingga ia dapat hidup dengan normal, memperolehi penopang kehidupan. Dan seseorang yang ditimpa kefakiran, hingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya yang menjadi saksi atas kefakirannya, maka ia dibolehkan meminta-minta hingga ia bisa hidup normal. Hasil meminta-minta yang bukan dari ketiga macam ini adalah harta haram yang dimakan oleh orang-orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi berkait dengan orang miskin. Nah, siapa dia boleh meminta-minta? Nabi sebut di situ. Seorang yang terkena musibah besar yang memusnahkan kekayaannya. Dia kaya asal, tapi kena musibah sehingga mana memusnahkan kekayaannya. Nah, kemudian orang ni boleh. Yang kedua, orang yang ditimpa dengan kefakiran. Nah, sehingga mana seorang yang memiliki tanggungan.
ketanggungan. Dia ada duit tapi memiliki tanggungan sehingga mana tak cukup tadi tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang ditimpa dengan kefakiran sehingga mana ada 3 orang berakal dari kaumnya menjadi saksi. Menunjukkan berkaitan dengan orang fakir ini kena ada selidik. Kita kena selidik sedikit. Betul-betul ke dia ni memang miskin. Sebab kita nak kombinasikan dengan hadis Nabi yang berkaitan dengan laisal miskin may yatufu haulan nas tadi, atau kama qala Nabi. Bukanlah orang miskin orang yang duk raung-raung keliling orang, minta sebutir tamar, 2 butir tamar. Tapi orang yang miskin orang yang tidak ada kecukupan. Nak tahu kecukupan macam mana? Dalam hadis ni juga menerangkan lagi, kena ada saksi. Saksi menunjukkan orang tu tahu latar belakang bagaimana orang ni. Jadi tu di antara ni. Okey, kemudian dia kata dari Abu Sa'id dia berkata pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang menderita banyak kerugian kerana buah-buahan yang baru saja dibelinya terkena hama hingga hutangnya menumpuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kepadanya. Maka orang-orang pun bersedekah kepadanya, akan tetapi tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang memberi hutang, ambillah apa yang kalian dapati, hanya itu saja bahagian yang kalian dapatkan. Okey. Jadi sedikit perhatian, Ustaz. Boleh tak kalau kita jumpa orang-orang tepi jalan, kita tengok orang susah, kita letak sedekah. Kita kena bezakan di sini sedekah wajib dan sunat. Dalam sedekah sunat Nabi pernah sebut, u'tuhu walau kana ala dhahri farasin. Berilah kamu kepada u'tus sa'il, berilah kamu kepada orang yang meminta walaupun kamu tengok dia duduk atas kuda. Apa makna dia? Duduk atas kuda ni kira memiliki kenderaan, tapi tiba-tiba dia mari minta dengan kita. Dalam Quran sebut apa dia? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilin. Berilah harta kamu, orang yang berkebajikan, orang yang beri kepada orang yang meminta. Maksudnya kalau sedekah sunat tak ada masalah, kita nak bagi, kita tak perlu selidik. Tapi yang dikatakan di sini sedekah wajib, zakat awak kena tahakkuk, pastikan sungguh memang dia ni orang yang layak menerima zakat. Lebih ketat. Ada pun miskin tengok tak perlu dia bagi, itu tidak ada masalah. Okey. Kemudian dia kata tentang fi sabilillah, di jalan Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang dalam peperangan sedangkan mereka tidak digaji oleh departmen ataupun lembaga yang berkaitan. Menurut Imam Ahmad, Al-Hasan dan Ishaq bahawa haji termasuk fi sabilillah berdasarkan pada hadis tersebut. Jadi haji apa dia fi sabilillah, asal maksudnya al-ghazu fi sabilillah, orang yang duduk berperang di jalan Allah Taala. Cuma ni ulama khilaf. Zaman sekarang ni setiap daripada tentera dah ada gaji tetap. Adakah wajib kena beri zakat? Sebahagian ulama mengatakan tak wajib beri zakat. Sebab apa? Mereka dah ada pendapatan yang tetap. Dia tidak wajib menerima zakat, tidak perlu menerima zakat. Jadi al-ghaz fi sabilillah. Kemudian kata para ulama begitu dengan haji. Haji termasuk, haji kan wajib. Jadi untuk pertama kali bagi orang yang tak mampu, boleh kita beri bantuan kepadanya dengan duit zakat. Fi sabilillah. Sebab haji termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian dia kata tentang Ibn Sabil adalah seorang musafir di satu negeri yang bekalnya tidak mencukupi untuk dipakai pulang ke negerinya. Maka ia diberi bagian zakat untuk mencukupi untuk pulang ke negerinya. Begitu juga dengan orang yang ingin berpergian akan tetapi tidak memiliki bekal, maka ia diberi dari bagian zakat untuk perbekalannya pergi dan pulang. Dari pendapat ini adalah ayat tersebut dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari hadis Ma'mar dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuhillu shadaqatu li ghaniyyin illa bi khamsatin al-'amili 'alayha aw rajulin ishtaraha bi malihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskinin فصدق عليه منها فأهدي لغني. Zakat tidak dihalalkan bagi orang kaya
melainkan untuk 5 orang: amil, pengelola, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, gharim, iaitu orang yang berhutang, orang yang berperang di jalan Allah, orang miskin yang diberi bagian zakat lalu ia menghadiahkan kepada orang kaya. Okey, ini adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni mudah-mudahan cerita orang yang pergi hijrah lagi, orang terputus bekalan. Ibnu Sabil. Kata para ulama, penuntut ilmu yang melapangkan masanya untuk menuntut ilmu dalam keadaan dia boleh bekerja, tapi dia memiliki rasa yang kuat untuk menuntut ilmu dan dia fokus pada ilmu ni, maka orang ni juga termasuk dalam asnaf fi sabilillah, kerana mencari ilmu itu merupakan fi sabilillah, dan mencari ilmu kerana Allah fi sabilillah. Okey. Kemudian disebutkan firman-Nya, fardhatan min Allah, sebagai kewajipan dari Allah, yakni hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus membahaginya. Wallahu alimun, dan Allah Maha mengetahui, yakni mengetahui yang lahir dan yang maha batin serta mengetahui kepentingan hamba-Nya. Hakimun, maha bijaksana dalam setiap ucapan, tindakan, syariat dan ketetapannya. Jadilah selain Allah yang jadi Rabb selain Dia. Okey, jadi ini berkait dengan asnaf zakat. Okey, izan sama tak? Semua. Wa minhum, apa macam? Boleh. Okey. Ya. Wa minhumul ladzi yu'dzuna an-nabi. Tambah satu ayat lagi. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua apa yang baik bagimu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu ada bagi mereka azab yang pedih. Okey, perasan tak wa minhum kat sini? Yang tadi ayat sebelum innamas sadaqat wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Mereka yang mencela arahan sedekah. Dah, fa in u'tu minha radu. Bila diberi zakat kepada mereka suka sangat. Tadi dia herdik Nabi, dia kata benda gini-gini zakat kau gini nak. Tapi bila dia dapat zakat suka. Kan? Bila tak dapat zakat, radu wa illam yu'ta minha idahum yasharun. Marah. Jadi marah. Yang tu yang pertama. Sekarang ni wa minhumul ladzi yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun, dan ada di kalangan mereka ini. Ini sifat kedua, beberapa jenis. Ni perangai puak-puak munafik. Tadi sekelompok tadi marah bab zakat. Ni satu kelompok lagi, mereka menghina, mengherdik Nabi dengan perkataan apa dia? Huwa udhun. Nabi ini merupakan telinga. Ini dipanggil kalau orang mengaji bahasa Arab dipanggil tashbih baligh. Tashbih baligh ni apa maksud tashbih baligh? Iaitu dibuang perkataan kaf seperti. Asalnya maknanya, contoh kita kata Muhammadun asadun. Muhammad itu singa. Asalnya Muhammadun kal asadi. Muhammad seperti singa dari satu sudut, yakni sikap dia. Jadi mereka ini mengatakan Nabi ni huwa udhun. Nabi ni seperti telinga. Apa Nabi seperti telinga? Sebab Nabi ni dengar belaka orang, mudah terima. Dia kata Nabi ni seolah-olah boleh dimain-mainkan. Terima belaka. Sebab dia orang ni minta izin dengan Nabi sebelum ni. Minta izin tak mau pergi perang Nabi. Tak apa. Jadi lepas pada Nabi bagi izin tu, diherdik Nabi. Muhammad boleh gitu, dia kata. Dia kata tak. Jadi tak kisah, dia kata. Padahal Nabi bagi izin tak pergi perang tu sebab Nabi tahu dah puak-puak munafik memang suka bagi alasan. Bagi alasan banyak sangat. Tak apa. Tak apa. Tak apa tu malah nak cakap banyak. Malah nak cakap banyak. Yang tu yang Allah Ta'ala kata, kenapa bagi izin sebelum turun wahyu? Kalau tak bagi izin, kamu akan tengok perangai macam dia tengah jalan. Jadi itu antara benda yang jadi kata wa minhumul ladzi yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Dia kata Muhammad ini seumpama telinga. Maksudnya apa dia? Dengar belaka. Lalu Allah Ta'ala jawab balik. Apa dia? Qul udhunu khairil lakum. Nabi mempercayai semua. Ia mempercayai semua apa yang baik bagimu. Ia beriman kepada Allah. Nabi ni memanglah fokus seperti telinga, tapi bukan telinga ambil belaka, tak. Telinga yang fokus kepada arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul udhunu khairil lakum. Nabi merupakan pendengaran yang memberi fokus kepada apa dia? Kebaikan-kebaikan untuk kamu yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan sebagai kebaikan untuk orang mukmin. Okey, kemudian dia kata Allah berfirman, dia kata Allah Azza wa Jalla berfirman, di antara orang-orang munafik itu ada sekelompok orang yang menyakiti Rasulullah SAW dengan perkataan. Orang-orang tersebut berkata, huwa udhun, Nabi percaya semua yang didengarnya, yakni setiap orang yang berkata kepadanya maka dipercayainya. Jika kami datang dan bersumpah, dia mempercayai. Makna ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Mujahid dan Qatadah. Nabi jadi kata, dia panggil seolah-olah gini, Nabi ni telinga, dia panggil. Nabi ni telinga. Maksud telinga, maksudnya dia fokus kepada satu panca indera ni. Telinga kan dengar belaka. Tak, telinga kan dengar belaka. Macam orang panggil mamak singa. Orang panggil mamak singa sebab dia beken macam singa. Tu maksud dia. Panggil Nabi ni uzun. Nabi ni telinga sebab apa? Seolah-olah dia kata Nabi ni dengar, terima belaka. Tu maksud dia, uzun. Huwa uzun, dia kata Nabi ni telinga, dengar, terima belaka benda orang khabar. Tapi Allah Ta'ala jawab, kul uzunu khairil lakum yu'minu billah. Telinga yang fokus kepada arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia kata Nabi telinga. Maksud Nabi telinga, Nabi mempercayai semua yang didengarnya. Kan, semua hak Nabi dengar. Ini tafsiran ini daripada siapa? Daripada Ibnu Abbas, daripada Mujahid, daripada Qatadah. Ibnu Abbas sahabat Nabi. Ini tafsiran uzun dengan makna Nabi mempercayai apa yang didengarnya. Okey, kemudian Allah SWT berfirman, qul uzun khairul lakum, katakanlah ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Yakni ia benar-benar bisa membezakan mana yang jujur dan mana yang dusta. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin, ia beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang mukmin, yakni membenarkan orang-orang mukmin. Rahmatul lil ladina amanu minkum, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman antara kamu, yakni merupakan sebuah argumen yang menyudutkan orang-orang kafir. Untuk itu Allah SWT berfirman, walladzina yu'dzuna rasulillahi lahum Rasulullah lahum azabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Sebab tu Allah Ta'ala disebutkan walladzina yu'dzuna Rasulullah, orang yang menyakitkan utusan, bukan utusan orang lain, utusan aku. Dia menyakiti Muhammad seumpama menyakiti aku. Maksud menyakiti aku, bukan aku sakit, mu mempersendakan aku, mempersendakan Nabi, mu mempersendakan aku. Jadi lahum azabun alim. Okey, perkataan uzun dekat mana tak maksurnya? Jumpa tak? Kat mana maksur dia? Kul uzun. Kat mana maksurnya? Tafsir bil maksur kita kata kan? Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Tu garis itu. Itu merupakan maksur daripada siapa? Daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi. Jadi uzun di sini Ibnu Abbas yang menafsirkan apa dia? Dengan makna mempercayai semua yang Nabi dengar, membenarkan segala benda hak Nabi dengar. Mujahid anak murid kepada Ibnu Abbas, Qatadah bin Abi Ni'amah begitulah juga. Ini di antara teknik yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Kathir. Jadi kalau kita perhati ayat-ayat belakang, jadi kesimpulan kita tengok pada hari ini, yang pertama ayat yang kita bincangkan hari ini tentang asnaf zakat. Asnaf zakat. Yang kedua, kita membincangkan tentang sikap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kelompok-kelompok golongan munafik. Sebab tu surah At-Taubah ini dinamakan juga dengan surah Al-Fadhihah. Boleh tulis Al-Fadhihah. Fadhihah maksudnya yang membongkar. Surah yang membongkar. Dipanggil surah Taubah kerana ada sekelompok yang lambat pergi perang Tabuk tu, dia buat apa? Bertaubat kan? Yang Nabi marah tu panggil surah At-Taubah. Panggil suratul Bara'ah. Kenapa? Allah Ta'ala menamatkan perjanjian Hudaibiyah dengan golongan musyrik Mekah sampai terjadinya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah kan, lebih kurang tahun yang ke-8 Hijrah tu. Sebelum berlakunya peperangan Hunain. Jadi itu sebab panggil Bara'ah. Bara'ah ni kan orang kafir langgar janji, bunuh sekutu Nabi. Panggil suratul Fadhihah. Surah Fadhihah, surah yang membongkar, kerana surah ini membongkar golongan munafik. Sebab tu dalam surah ini banyak wa minhum, dan sebahagian daripada mereka. Sebahagian daripada mereka. Tu cerita pasal golongan munafik ni perangai. Perangai ni kita boleh ambil benda ni panduan untuk hidup kita. Sebab tafsir ni ulama kata kena baca tafsir.
Tak, sebab apa? Wa minhum may yalmizuka fis sadaqah. Tuan jumpa orang yang marah bering sangat ni, nak beken sangat kalau dengan sedekah dengan zakat ni. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqah. Tak. Kemudian wa minhumul ladzi yu'dhu yadan nabi, yang memperlekeh sunnah nabi, memperlekeh orang belajar agama, memperlekeh orang yang mendalami agama. Ni termasuk tak golongan-golongan hak macam ni. Lepas kita nerang pun termasuk. Jadi tu dipanggil surah Al-Fadhihah. Jadi di sini kita dapat kesimpulan tentang asnaf zakat, tentang pembongkaran sikap orang munafik. Yang kedua, kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, pembongkaran sikap dan kelompok golongan munafik. Dan ketiganya, kenapa hikmah Allah Ta'ala tak sebut direct nama mereka, walaupun nama mereka termaktub dalam hadis. Ada Zulkhuwaisirahnya, ada beberapa orang yang lainnya tak, yang minta izin dengan Nabi tersebut sendiri, tak nak pergi perang Nabi je tak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita pun sama ambil berat. Jangan kamu tergolong dalam kelompok orang yang macam ni. Jangan tergolong dalam kelompok orang yang benci pada zakat, orang yang benci kepada apa dia? Orang yang benci kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi cukup sekadar tu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.